Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah mata Allah SWT, kenapa seringkali kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang untuk menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur? Kerana supaya kita ambil faham dan ambil iktibar dan kita nak benar-benar memperhalusi apa yang telah dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Sajadah ayat 9, yang mana Allah berfirman, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, Allah jadikan kita penglihatan, pendengaran, kemudian Allah kata qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Allah mengulangi dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bagaimana Allah bagi tahu, Allah mengatakan bahawa nikmat aku yang mana satu yang kamu nak dustakan. Makna kata macam tak pernah dapat nikmat. Macam itulah. Biasa tak kita hari ni kalau lihat kita diuji dengan tiada benda, kita pun cakap tak ada rezeki. Baru Allah uji tak ada duit, kita dah kata tak ada rezeki. Baru Allah uji sikit tak ada makan, dah kata tak ada rezeki. Apa saja kebendaan yang Allah uji dalam hidup kita ni, kehilangan dari sudut keadaan yang mana berkurangan, dah kita kata tak ada rezeki. Lalu Allah pun kata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat aku yang mana satu yang kamu nak dustakan. 31 kali. Ini kalau kita lihat dalam kaedah bahasa, kalau perkataan itu diulang berkali-kali, bermaksud tak faham bahasa. Itu maknanya. Kalaulah diingat berkali-kali, keluar tutup pintu, keluar tutup pintu, keluar tutup lampu. Dok kita ingatkan berulang kali, maknanya apa tu? Potensi nak lupa tu tinggi. Maknanya kalau Allah ulang berkali-kali dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman, yang mana merujuk pada sifat Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang pemurahnya Allah Ta'ala ni, begitu pemurahnya Allah Ta'ala ni, bagi tanpa kita meminta, pun orang akan nampak nikmat tak ada. Allah Akbar. Pun dalam begitu, kita melihat macam seakan-akan hidup kita ni, banyak benar tak ada. Tu mula mengada-ngada tu. Bila dok kita merasakan atau menyangkakan hidup ini, kita ini banyak yang tak ada, kita mula mengada-ngada. Ternyata kita mengukur kehidupan ini dengan benda. Itu jadi masalah. Ternyata kita menghukum kehidupan ini, menilai kehidupan dengan benda. Ini masalah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu mana-manalah siri kuliah ataupun perbincangan ilmiah kita, bicara ilmiah ke, tazkirah ke, tauskiah ke, pengajian online ke, saya akan jadikan itu sebagai mukadimah awalan. Sebab sekiranya kita menjadi hamba yang kufur, maka tiada gunanya lagi untuk kita melakukan apa yang lain.
kufur ni inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Kufur ni azabku amat pedih. Ni janji Allah. La in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur Allah tambah. Tambah dunia ke? Dah. Dunia ni sifat dia habis. Kullu fan, Allah kata, binasa. Dunia ni sifatnya kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Jadi janganlah kata Allah tambah nikmat tu Allah tambah pada dunia. Dah. Allah tambah nikmat pada jiwa kita yang seringkali merasa cukup dan puas. Sentiasa merasai akan kewujudan Allah Ta'ala itu dekat di hati dan melihat alam ini dengan begitu luas, melihat kehidupan ini tanpa sempadan. Bahasa Jawa kata, beyond infinity. Itu dia. Itu yang kita nak. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malamnya penuh barakah ini dalam siri pengajian kuliah online. Terima kasih kepada semua yang dah bersiaran. Lambat masuk, enggak mengapa. Yang penting masuk. Alhamdulillah. Selamat datang kepada yang mungkin yang baru mengikuti pengajian kita. Selamat datang. Terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan terima kasih kepada semua yang dah menyebarkan. Bantu ta'awanu ala birri wa taqwa. Bantu sebarkan. Sebarkan kuliah ini seluas-luasnya. Marilah kita jadi ejen kebenaran. Kerana ejen kebenaran itu adalah satu suruhan Allah. Allah suruh sebarkan kebenaran. Sebarkanlah dia. Sebarkan kepada kawan-kawan kita. Ke ahli keluarga kita. Sanak saudara kita. Siapa-siapa je lah nak disebarkan, sebarkan. InsyaAllah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Pada malamnya penuh barakah ni, kita akan menyentuh dan menyambung tajuk pengajian kita. Ya. Kita nak buat khulasah. Saya nak buat kesimpulan dulu tentang ujian. Hakikat ujian dan masalah. Dan tajuk yang seletak di situ adalah ujian dan penyesalan. Kemudian kita akan masuk tajuk baru, hakikat yang ada. Ya, kalau kita buka muka surat kita yang lama, kalau kitab versi lama, Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 48. Itu kalau tajuk baru. Kalau versi baru ni, muka surat 61. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Saya nak buat dulu kesimpulan dalam perbincangan tajuk ujian dan masalah. Yang mana sebelum ini kita dah sentuh tentang hakikat ujian dan masalah. Kita nak tumpukan benar-benar tentang apa yang kita nak fahami tentang ujian. Supaya jangan lagi kita mempersoalkan ujian. Kita tak nak hidup kita mempersoalkan perkara yang tak sepatutnya. Kita tak nak. Kan salah soal, kan jawapan pun salah. Salah tanya, salah jawapan. Sebab tu kita kena memperhalusi tajuk ujian ini. Kemudian kita lihat. Apa yang kita nak lihat, apa yang kita nak faham daripada perbahasan kita ni, insya-Allah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebelum tu kita bantu dulu. Tunggu sahabat-sahabat kita yang lain mungkin. Ada yang masih mungkin tak dapat notification ke. Baik, sebelum tu sidang jemaah mata Allah SWT. Yang mana belum subscribe, sila subscribe. Saya ada channel ni di YouTube tu, tolong subscribe. Ada yang kita dah upload, bolehlah lihat nota-nota atau kuliah-kuliah yang lama-lama tu, jadikan dia ulang kaji. Ya? Yang belum lagi sebarkan like untuk page ini, bantu like biar dia berkembang supaya ramai lagi yang dapat manfaatnya. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, insya-Allah. Baik. Salah tanya kena zas. Tu muarif. Ya. Salah tanya, salah jawapannya. Sebab apa kita bukan tak boleh salah bertanya? Sebab kita tak nak bila kita tidak belajar untuk bertanya. Tu kan. Bermaksud kita tak faham lah. Kita pertama sekali kita kena faham soalan. Kita nak tanya pun kita kena belajar dulu. Apa soalannya nak ditanya. Kalau kita tanya perkara yang tak pasti, maka jawapan pun tak pasti. Jadi sebelum mendapat jawapan, pastikan persoalan atau soalan itu jelas. Sebab itu yang buat ujian. Contoh, kalau cikgu-cikgu kan, peperiksaan.
ada lembaga soalan kan, pembuat soalan, penggubal soalan, bukan orang biasa-biasa, orang yang mahir subjek. Sebab itu yang buat ujian itu Allah. Allah yang berhak menyoal kita sebenarnya, sebab Allah yang menjadikan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nampak? Allah kata, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Nampak? Clear. Ustaz Farid Abu Aulia, Tuan Syafiq Farhan. Bantu. Ujian anak degil keras hati, samsing ikut tabiat ayahnya itu macam mana Ustaz, nak marah pun malu. Ini yang kita nak faham tentang ujian itu, adakah melibatkan luaran atau ujian yang datang itu sebenarnya melibatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia ada Puan Haida kita, ni cikgu kita ni, cikgu lah. Saya orang lembaga peperiksaan. Tu ada pun orang lembaga dalam ni. Betul tidak? Sebelum kita nak buat soalan, mesti kena faham dulu inti ataupun subjek yang nak disoal. Takkanlah kita buat soalan yang kita pun nanti orang nak menjawab pun pening. Sebab tu setiap soalan pasti ada jawapan, ada skema jawapan. Betul tak? Cikgu ke ni? Ni Cikgu Haida. Bila kata kita buat soalan, pasti ada skema jawapan. Jadi ujian itu persoalan. Jadi kalau ujian kehidupan, siapa yang menggubal soalan kehidupan ni? Allah. Adakah kita nak jawab tidak ikut skema? Cari naas lah. Sebab tu kita kena study soalan. Sebelum nak jawab soalan, kena fahamkan soalan. Ni belum faham soalan, main jawab. Main jawab kelang kelibut. Belum faham soalan, dah jawab. Tiba jawab, tak ikut soalan. Walaupunlah 3 perenggan ataupun 3 karangan. Jawapannya pendek je. Kita jawab merapu-rapu, meraban-raban kadang-kadang. Tak kena dengan kehendak soalan. Tak jadi. Buat penat. Buat ponek. Orang panggil. Jadi betul, ajilah Ustazah Janita Harun. Manusia itu ajilah, tergesa-gesa. Baik. Jadi, jangan main-main. Ada orang lembaga peperiksaan dalam, jangan. Denda dia cikgu. Dan siapa yang nakal-nakal, kita denda dia. Jangan kasih masuk peperiksaan. Jadi maknanya nampak tidak? Sebelum soalan keluar, kita belajar dulu. Contoh macam SPM tahun ni. Alhamdulillah, sekolah saya akan mula 29 bulan walaupun kementerian dah bagi izin 24 bulan. Tapi dengan persiapan dia, saya lanjakkan. Baik, kenapa SPM ditunda? Kenapa perusahaan lain juga ditunda? Why? Sebab sebelum soalan keluar, dia kena belajar dulu baru boleh soal. Mana mungkin soalan keluar tanpa belajar? Jadi dia perlukan masa yang cukup, persiapan yang rapi, kefahaman yang mantap, barulah soalan pun datang. Maknanya, mustahil ujian yang datang dalam hidup kita ini kita tak mampu jawab. Mustahil, sepatutnya lah. Sebab tu Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Nampak? Aku tidak akan membebani, melainkan perkara itu kamu mampu beban ataupun kamu mampu tanggung. Mana kalau mampu tanggung, maka tidak terbeban lah. Kalau kita mampu tanggung beban, maka dalam konsep sains, teorinya dia tidak terbeban. Kerana dia mampu tanggung beban. Yang jadi isunya ialah tidak mampu menanggung terbeban. Nampak? Jadi sebelum jawab soalan, maka difahamkan dulu. Fahamkan dulu. Sebab itu dihantar utusannya. Dalam surah Al-Fath ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nampak? Jadi sudah lima mata Allah Subhanahu taala. Prasekolah buka dulu pendapat macam mana? Ini bidang luar bidang kuasa saya menjawab. Itu kena tanya pihak pendidikan, kementerian, kenapa prasekolah buka dulu. Maka kalau kita lihat prasekolah ni kan sekarang dah bekerja. Jadi keperluan itu ada di situ. Itu je lah. Kan?
Mungkin secara umum boleh jawab macam tu. Wallahu alam. Selebihnya kita tanya pihak berkuasa lah. Tanyalah yang menggubal. Ya. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini, kita nak buat kesimpulan pada tajuk ujian. Maka bila kita faham ujian, baru kita akan masuk pada hakikat yang ada. Baik, sebelum tu kita akan tengok pada paparan skrin kita. InsyaAllah. Kita tengok. Okay, baik. Dalam tajuk yang baru ni, yakni hakikat yang ada kaitan dengan tajuk hakikat ujian dan masalah. Ada kaitannya. Kerana di sini kita akan melihat kembali, kaedah menjawab soalan itu sebenarnya adalah untuk membuktikan atau menyatakan apa sebenarnya yang ada. Kalau kita faham tentang perkara ini, maka insya-Allah kita akan berjaya menguasai soalan itu. Tu dia. Kita berjaya menguasai soalan dan kita mampu menjawabnya. Insya-Allah. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Kadang-kadang salah tanya soalan pada yang layak untuk menjawab. Macam mana Ustaz? Tak tahu soalan kita tu siapa yang layak jawab. Oh, ya. Nah, di situlah kita kena faham dulu soalan kita tu soalan tentang apa. Dan memang kita takkan tahu. Tak tahu. Tapi dalam Al-Quran memang menyatakan, menyuruh kita. Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepadanya ahlinya. Sekiranya kamu tidak mengetahui. Cuma dalam bab kehidupan, di sinilah kita pertama sekali bila kita nak bertanya tentang soalan-soalan yang rumit, yang sulit, tentang apa? Soal rezeki, soalan kehidupan, soalan masa depan. Dan itu bukan soalan teknikal ya. Lainlah kalau soalan teknikal, itu kalau kita tanya macam mana nak masak, senang, tanya chef. Macam mana nak buat rumah, tanya tukang buat rumah. Macam mana nak tanya tentang perihal ubat-ubatan, tanya doktor. Tapi kalau nak tanya perihal kehidupan, nak tanya siapa? Nah, itu kena balik kepada kebenaran. Pertama, kita kena kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dengan doa. Itu penting doa. Dan kita dah minta pun. Apa? Jadi, kita dah minta pun doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Nah, macam mana kaedahnya? Bila kita doa, apa yang Allah akan buat? Macam mana nak jawab soalan? Dan soalan tu kadang-kadang bukan dia datang immediate. Soalan jawapannya immediate. Maka Allah akan datangkan dengan kefahaman dulu, Puan Fazilah. Maka Allah akan temukan dengan ilmu-ilmu yang menjawab persoalan itu. Allah akan datangkan. Itu namanya bila kata kita nak menjawab persoalan kehidupan. Nah, orang sekarang kalau masalah kehidupan cari kaunselor. Ya. Boleh juga kekuatan kurnia ikhlas sebab kaunselor kan berdaftar. Betul tu. Kita tak nafikan. Tak apa. Kita raikan semua. Cuma pastikan setiap kali kita berjumpa soal-soal kehidupan, itu pastikan ada penyelesaian. Kita tak nak pimai-pimai tang tu. Pimai-pimai tang tu, masalah hati masih sama, masalah kehidupan masih sama. Walaupun kita luaran nampak berbeza, tetapi rupa-rupanya ada isu di dalam jiwa. Maka kalau isu di dalam jiwa ini, pasti kena selesai dengan jiwa. Kan resah hati kan. Soalannya adalah tentang resah hati kita ni. Maka jawapannya mesti diselesaikan dengan untuk menenangkan. Jadi itu sepatutnya. Jadi ketenangan itulah yang kita cari. Bukan cari siapa yang boleh menenangkan aku. Jangan cari orang. Allah akan datangkan orang. Tapi tak semestinya orang itu yang membawa ketenangan. Maka kita kena fokus. Sebab tu sebelum kita nak memahami keadaan itu, untuk mencari siapakah yang boleh membantu, kita kena fahamkan dulu. Minta Allah beri petunjuk. Sebab tu pentingnya dengan Allah mohon petunjuk. Mohon petunjuk. Betul Puan Roslina. Depression sekarang menjadi satu benda yang adat. Adat lah tu. Standard lah tu. Stres. Dalam kehidupan. Kehidupan mana yang tak stres?
Yang lagi bahaya kita kaitkan dengan Nabi pula. Standard lah tu, Nabi pun stres. Tu jadi masalah. Nabi pun stres. Kita lagi bukan Nabi. Dia mula kait dengan Nabi ni jadi masalah ni. Jadi dia nak membetulkan, dia nak mencari sokongan kepada keadaan dia itu, maka dia cuba kaitkan. Nampak tidak? Sebab itu semua orang insya-Allah ada peluang untuk mendapat petunjuk. Semua orang ada peluang untuk mendapat petunjuk Allah. Buktinya apa? Apabila dia solat dan dia baca Fatihah. Di situlah doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Saat saya memerlukan petunjuk Al-Quran, saya akan buka Al-Quran saya rawak dan memang ada jawapan yang petunjuk serta doa. Apa pandangan Ustaz? Al-Quran memang petunjuk Puan Nur Adila Abdullah. Tak semestinya kena tunggu ada masalah. Namun, memanglah Al-Quran turunnya ayat itu bermula dengan ada masalah. Asbabun nuzul. Ayat turun, ada cerita dia. Maka, macam saya cakap sebelum ini, ada orang gunakan kaedah buka Al-Quran. Buka Al-Quran untuk cari penyelesaian. Betul lah tu. Masuk kaedah tu betul, kita rujuk Al-Quran. Tapi berhati-hati. Kerana ada kaedah-kaedah yang tidak menjadi teras dalam perbahasan Al-Quran. Sebagai contoh, dia cari isu, kemudian dia nak cari jawapan dalam Quran, nak menyokong isu dia. Sebagai contohlah, dalam bab nombor. Jadi, ni ada hikmah ni pada nombor 5 ni. Maka dia carilah yang berkaitan dengan nombor 5. Maknanya dia cari benda dulu baru cari Al-Quran. Itu jadi masalah. Hati-hati. Kita bimbang, kita mencari jawapan yang menyokong. Nak mencari dalil yang menyokong masalah kita. Bukan nak menyelesaikan masalah. Faham? Faham tidak? Jenis yang main buka-buka tu. Hati-hati. Sebab tu bukan sekadar main buka-buka. Bukan main buka-buka macam tu. Al-Quran itu perlukan bimbingan. Dia perlukan hudan linnas. Huda itu mestikan bimbingan daripada yang ahlinya. Yakni yang benar-benar jelas kefahamannya tentang Al-Quran. Yakni kehidupan lah. Sebab tu je bukannya main teka-teki. Al-Quran bukan teka-teki. Kaedah-kaedah macam tu hati-hati. Kaedah ibarat teka-teki. Main selak-selak ni hati-hati. Takut jadi teka-teki dan ibarat macam nak menyokong permasalahan kita. Patutnya nak menyelesaikan. Tapi jadi menyokong. Sebab tu dalam membaca Quran itu mesti dimulakan dengan kalam ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dia. Sebab kemungkinan boleh jadi walaupun kita jumpa dalil Al-Quran tapi tidak menjadi penyelesaian. Hati-hati. Sebab tu masalah ni, menyelesaikan masalah resah hati ni memang dia kena ingat. Contoh, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi. Nampak? Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab bagi orang yang tiada ragu. Jadi ketika kita ada masalah dan kita ada keraguan, tiba-tiba kita pegang Al-Quran, kita bimbang, dia jadi lebih teruk keraguan itu. Nampak? Maka, jadi tak jadi masalah sebenarnya. Bukan jadi isu. Sebab memang semua orang kena rapat dengan Al-Quran. Semua orang boleh rapat dengan Al-Quran. Memang semua orang kena dengan Al-Quran. Cuma kalau kita lihat daripada muka surat 61 tu, cuba tengok. Bersandarkan pada wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ia merupakan bukti untuk kita kembali meletakkan keutamaan. Dia melihat segala ada, yang ini menggunakan dengan mata hati. Pandangan mata hati inilah merupakan pandangan yang hakiki. Yang ini pandangan yang tidak terpengaruh dengan pandangan yang palsu, yang ini pandangan yang zahir. Pandangan zahir ini hanya mampu melihat apa yang sedia ada di hadapan kita, tetapi sesekali tidak akan mampu melihat akan hikmah atau hakikat di sebalik pada sesuatu kejadian. Tu apa makna dia? Maknanya, ni rujuk Al-Quran ni. Cuba tengok tu. Surah Al-Alaq 1 hingga 5. Nampak tidak? Surah Al-Alaq hingga 1 hingga 5. Okey. Maka kalau kita lihat di sini, daripada surah Al-Alaq 1 hingga 5 ini, kita tengah ceritakan balik bagaimana nak menyingkapi kehidupan kita ni. Nampak?
Sebab daripada ini, kenapa kita jadikan dalil ni dalam tajuk hakikat yang ada ni? Dan saya akan kaitkan dengan hakikat ujian dan penyesalan. Cuba tengok, kenapa surah Al-Alaq ni seringkali kita jadikan topik topik dan tajuk perbahasan kita. Kerana sewaktu Nabi SAW, Allah datangkan isu ataupun masalah, yakni masalah umat, maka turun wahyu ini. Jadi itu maknanya. Sebab ini menjadi satu kata kunci dalam perbincangan kehidupan. Bukan sekadar iqra'. Jangan iqra' ni ingat iqra' je. Jangan iqra' ni ingat ba. Dia faham iqra' itu je. Ataupun iqra' ni nuntut ilmu, ustaz. Ilmu apa? Itu kena jelas. Sebab tu kita kena faham. Dalam perbincangan kita ni, kita kena faham. Jadi makna ni di sini, kalau kita lihat di sini, sidang penonton sedang imam mata Allah SWT. Baik, kalau kita lihat ujian, penyesalan. Baik. Ujian dan kita nak melihat pada hakikat yang ada, kaitan dia. Kalau kita melihat, merujuk kepada perbahasan surah Al-Alaq, kenapa kita jadikan kita ulang perbahasan ini? Sebab kalau kita lihat waktu ini, apa situasi yang sedang berlaku, isunya. Isunya atau isu atau permasalahan yang berlaku waktu ini, jahiliyah. Maka isu jahiliyah ni, apakah isu yang berkaitan dengan jahiliyah ini? Kehidupan, isu kehidupan ni. Yang tiada panduan dan pedoman. Nampak? Ni kita faham dulu isu, bukan soalan. Nampak? Maka daripada sini, apa kesan daripada permasalahan ini? Berlakunya pergaduhan, permusuhan, pembunuhan. Yang mana semuanya ini berlaku kerana apa? Isunya adalah tidak puas hati. Sebab tak puas hatilah berlakunya pergaduhan. Kerana tidak puas hatilah berlakunya permusuhan. Kerana tidak puas hatilah berlakunya pembunuhan. Ikut skala tak puas hati dia telah skala mana? Nampak tidak? Maka ketika isu ni berlaku, persoalan ni dicari, soalan ni, permasalahan, maka turunlah wahyu Iqra'. Nampak? Turunlah wahyu Iqra'. Yang mana isunya adalah ni. Ini saya nak highlightkan ni. Dalam kehidupan, isunya ni. Dia bukan isu teknikal. Dia isunya adalah isu dalaman. Isu tak puas hati ni hanya boleh diselesaikan dengan kembali kepada Allah. Bacalah dengan nama Allah pada
yang menjadikan manusia. Manusia ni ada hati? Tidak ada. Baca balik. Inilah permasalahan yang nak dikembalikan kepada Iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Sebab tu bila kita kaitkan ujian dan penyesalan, biasa ujian kehidupan ini, permasalahan kehidupan, ujian kehidupan, itu akan membawa kepada keresahan. Ujian ni kalau pergi kepada kehidupan, dia akan membawa kepada kesusahan. Ujian kehidupan ni akan membawa kepada kebimbangan. Dan semuanya ini dikumpulkan dalam satu perkataan, ketakutan. Dan ujian ni juga boleh didefinisikan juga sebagai fitnah. Sebab apa? Keresahan, kesusahan, kebimbangan, dia akan menyebabkan kita terfitnah daripada keutamaan. Di dalam kehidupan ni apa? Ada. Apa maknanya? Maknanya kita akan terhijab dengan zahir. Kita akan terhijab dengan zahir. Jadi ujian-ujian berlaku ini dalam bentuk zahir. Syariatnya. Baik. Jadi kalau kita faham, dan kita dah bincangkan sebelum ini, ketakutan ini, bila kata ujian, itu melibatkan ketakutan, yang mana keresahan, kesusahan, kebimbangan. Dan juga bukan sekadar itu, bahawa pecahan ujian ini juga akan menjadi pada perbincangan tentang kesenangan. Kesenangan ini juga, kesenangan ini akan pergi juga kepada ketakutan juga. Tak hilang, isu ketakutan masih ada. Nampak? Ini saya tulis balik supaya mudah-mudahan nampak. Kesenangan itu ada isu ketakutan juga. Dah senang masih takut. Kalau susah, apatah lagi. Maka isu ketakutan ni masih lagi tidak terjawab. Nampak? Isu ketakutan ini, takut ini masih ada. Nampak? Walhal. Dan sedangkan bahawa jadi kalau kita lihat, ini kena faham soalan ni, faham permasalahan. Baru kita nampak peranan agama dalam kehidupan ni, nanti nampak. Kita nak tengok bagaimana Islam datang. Rupanya kalau kita lihat, apabila diri ini terhijab dengan zahir, terhijab dengan kebendaan, yang mana bila berpaksikan zahir, yakni hanya luaran, kita akan duduk dalam ketakutan. Susah pun dalam ketakutan, senang pun dalam ketakutan. Nampak? Susah pun dalam ketakutan, senang pun dalam ketakutan. Dan ini memang ada dalam Quran. Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Aku akan uji kamu dengan ketakutan. Nampak? Wal-ju', ketakutan dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nampak? Maka kita kena faham, nampak tak ujian ni apa? Ketakutan kan kata kunci dia. Jadi baru kita nampak bagaimana fitnah atau ujian ketakutan ni boleh duduk. Kalau saya tulis, saya buatkan dia gambaran begini. Ujian ketakutan pada
dua keadaan, susah pun takut, senang pun takut. Nampak? Jadi soalannya kat mana? Susah atau senang atau ketakutan? Inilah soalannya. Inilah ujiannya. Nampak? Ini kita kelah jawab soalan ni. Kelah memahami skema soalan. Dan belum masuk skema jawapan ni. Skema soalan ni, penggubah soalan ni. Dan kita tahu ni pun dengan Allah yang mengajar kita melalui kalam Nabi, iaitu melalui Al-Quran. Nampak? Nampak tidak? Jadi ini ketakutan ni susah, senang. Ini zahir. Ini zahir. Kita akan nampak yang zahir ini. Tapi nampak tak yang tersembunyi itu apa? Ini yang tersembunyi. Ini batin. Yang ini Allah wujudkan. Ketakutannya akan wujud. Yang ini duduk di mana ketakutan ini? Ketakutan ini duduk di mana? Di dalam hati. Nampak? Ketakutan ini duduk di dalam hati. Dan hati inilah yang perlu diselesaikan. Yang mana dia akan membawa kepada dua-dua keadaan ini. Jadi kalau ketakutan ini masih ada, ketika susah dia takut, ketika senang pun masih takut. Tak selesai masalah. Dan sebab tu saya bagi tahu, kalau salah kita faham, tak mengadu pada Allah, dan Allah tak akan bantu kita. Dan sekarang ni Alhamdulillah. Dah tahu dah kronologi kan. Ni ketakutan ni, hujang ketakutan ni ada, dia tersembunyi ni. Ni bila batin ni, dia tersembunyi. Baik, apa kaitan dengan umat jahiliah? Kalau kita lihat, ketika zaman jahiliah ni, umat jahiliah dan sesiapa yang masih duduk dalam ketakutan, jahiliah ni takut pada apa? Kebendaan. Dia takut pada kebendaan, maka dia akan jadi jahiliah. Sebab tu banyak berlaku pergaduhan melibatkan kebendaan. Gaduh sebab harta. Gaduh. Harta pula, harta pusaka, bergaduh berapa ramai. Gaduh sebab suami, gaduh. Gaduh sebab apa lagi? Gaduh kebendaan, kedudukan. Dan ini memang zaman jahiliah berlaku benda-benda ini. Dan rupanya berlaku juga zaman kita. Tidak hairanlah. Nampak? Jadi rupanya, mereka takutkan kebendaan, tetapi yang isunya adalah ketakutan ni bukan diselesaikan dengan kebendaan. Sebab ketakutan ni duduk dalam hati. Apa yang tak kena ni? Yang susah dah tentu susah. Yang senang pun bergaduh juga. Apa masalah ni? Tu dia. Tuan Ilyas Junaidi takut mati boleh jadi jahiliah tak? Kalau dia termasuk dalam penyakit wahnun, hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut mati. Bimbang-bimbang jahiliah. Sebab Islam bukan berbicara soal takut mati. Islam berbicara ingat mati. Ingat mati, zikrul maut, bukan takut mati. Zaman jahiliah moden, betul. Jadi sebab itu kalau kita lihat, cuba faham baik-baik kronologi ni. Sila jemaah mata Allah SWT. Ada orang dia tak nak faham soalan, tak apalah, biar dia. Tak nak faham soalan, biar. Jangan kita tengok soalan, jangan tengok bentuk soalan lagi. Faham main soalan tu apa. Main soalan apa. Ni soalan, main soalan ni hati ni. Inilah main soalan, faham ya? Jangan tengok bentuk soalan lagi. Sebab bentuk soalan nampak macam berbeza-beza tapi sama je bentuk soalan tu. Tukar-tukar je, betul tak Cikgu Haida? Main dia dah tahu dah tajuk ataupun main subjek sains contoh, fizik. Tapi bentuk soalan tu ubah-ubah lah. Masih tak lari daripada ruang lingkup fizik. Contoh. Berdosa ke Ustaz kalau takut mati? Kan takut mati itu perkara yang dilarang.
Maka kita bimbang takut mati kepada perkara yang tadi. Wahnun, penyakit dunia. Cinta dunia, takut mati. Alah Ustaz. Ya, main soalan betul. Masalah hati. Takut mati Ustaz sebab banyak dosa. Nah, itu isunya banyak dosa. Bukan takut mati. Isunya banyak dosa. Kalau banyak dosa, minta ampun lah. Itu je lah. Nampak? Jangan sayang kepada semua permasalahan, berbalik kepada hati yang hanya ada Allah. Ya, nampak? Kita nak bawa ni. Bukan sekadar sidang jemaah mata Allah SWT. Mungkin kita dah tahu balik pada Allah. Tapi tahu tak dia punya kaitan, kronologi dia? Nampak tak? Adakah kita boleh nampak dengan jelas bahawa kena balik pada Allah? Bukan sekadar kita, orang ada masalah je balik pada Allah. Macam mana yang dikatakan balik kepada Allah? Ini yang kita tulis gambar rajah ni. Betul pentingnya ada kaedah begini. Nah, betul cikgu. Bentuk soalan boleh ditukar. Tapi main soalan tak ditukar. Main dia ataupun tajuknya tak akan tukar. Kalau sains-sains lah. Ya, Tuan Mak Yazid Ali takut pada keadaan. Ya, dia menjadi satu kesalahan. Sebab dia akan melibatkan keraguan. Bila ragu, kita hilang keyakinan, nanti bimbang. Dia ganggu hati. Salah lah. Salah lah nanti. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat, maka barulah kita nampak. Barulah kita nampak. Bila kata berbicara tentang af'al, tauhid af'al, Tuan Ilyas Junaidi, kehidupan inilah af'alnya. Kehidupan inilah af'al. Af'alullah. Allah terjemahkan af'alnya. Allah yang melakukan, melaksanakan, menterjemahkan melalui kejadian-kejadiannya. Af'al. Cuma dalam perbahasan akidah, panggil af'al. Tauhid af'al. Bermula dengan asma'. Sifat af'al. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kena faham main soalan itu adalah hati zaman jahiliah. Dia takut kepada kebentaan. Mana dia mencari bila ada ketakutan tadi, dalam susah pun takut, dalam senang pun takut. Sebenarnya takut ni duduk di mana? Orang beriman dah tahu dah takut di hati. Maka datanglah agama. Datanglah agama yang mana mengajar tentang erti ketakutan ni dalam hati ni. Inilah perbincangan khauf. Nampak? Dalam perbincangan takut. Nampak? Jadi, bila kata takut inilah yang kita nak kupas. Ketakutan ni kita dah sentuh dah sebelum ini. Yang mana rupanya ketakutan kita ini sebenarnya mutlak. Kembali kepada Allah. Sebab itu datangnya agama. Nampak? Bila datangnya agama yang mengajar tentang manusia untuk kembali takut kepada Allah, bahawa bila kata takut ini dikembalikan. Takut ini dikembalikan. Apa isu takut tadi? Yang kata Tuan Ilyas nak tahu tentang tauhid af'al ni. Meh sini kita terang ni. Meh terang detail sikit. Tuan Ilyas Junaidi ni. Nice. Dan semuanya. Bila kata takut, Allah jadikan apa? Allah jadikan isu tadi apa? Wal-ju' lapar. Ni ulang kaji balik ni ya. Bagi lapar, Allah kata dalam isu syariat, maka perbuatan Allah menjadikan lapar. Lapar bukan manusia jadikan. Nampak? Ni. Lapar bukan jadi sendiri. Sebab tu bila kata akidah, itu melihat dengan nama Allah segala gerak geri
segala yang terjadi itu dengan perbuatan Allah lah af'al. Allah yang jadikan lapar itu. Wal ju'. Bila kata lapar, dia melibatkan apa? Ini faham baik-baik. Melibatkan rezeki. Sebab lapar melibatkan makan. Bila makan melibatkan rezeki. Rezeki ini berbicara soal apa? Lepas af'al ni. Dia akan naik kepada, ni saya cerita ke bawah ni. Af'al ni bercerita tentang asma'. Sebelum asma' ini, kenapa dia bercerita asma'? Sebab rezeki ini berbicara tentang sifat. Sebab rezeki bukan benda. Maka datanglah perbincangan tentang sifat. Nampak? Maka datanglah perbincangan tentang sifat. Sebab rezeki bukan benda. Rezeki itu sifat. Sifat yang asal dari mana sifat ini? Sifat yang asal dari asma'. Yakni nama. Ya, apa saja kurniaan, lapar itu nikmat. Apa saja dari Allah itu nikmat, tuan. Kan af'al, kita ceritakan af'al. Apa saja perbuatan Allah itu nikmat. Mana ada perbuatan Allah itu azab sebenarnya. Sebab datang daripada yang sempurna. Kan lapar itu sempurna sebenarnya. Cuma kita yang melihat keburukan, maka keburukan dari kita. Kegagalan kita untuk memahami itu boleh jadi keburukan. Sebenarnya kesempurnaan lah lapar tu. Sebab tu bila lapar, makan Alhamdulillah. Bukan sebab kenyang tu juga. Sebab lapar tadilah. Sebab lapar itu tadilah. Kalau tidak ada lapar, bagaimana nak dapat nikmat kenyang? Maka lapar dan kenyang itu nikmat. Dua-dua nikmat. Tapi ramai lupa tentang lapar itu nikmat. Betul tu tuan. Baik, belajar lagi. Cuba kita lihat. Maka bila kata sifat, ni sebab kita nak bagi pada penyesalan ni. Baru kita faham hakikat yang ada. Cuba tengok. Saya masukkan sekali perbincangan tentang hakikat yang ada. Allah uji. Yang kita diuji ni lapar. Betul tak? Yang akan nampak yang zohir. Yang ini. Af'al ni. Kita nampak yang ini. Rezeki, nama, sifat, asma' kita takkan nampak. Ini, fasa iman. Iman je boleh jawab ni. Jadi hakikat yang ada, walaupun Allah uji lapar, Allah buat lapar pada kita, tapi Allah nak mengenalkan bahawa rezekinya yang memenuhi lapar tu nanti. Lapar pun dari Allah, rezekinya yang memenuhi lapar tu nanti. Sebab tu lepas makan, Alhamdulillah. Raihan buat nyanyi dah. Dimulakan dengan Bismillah. Disudahi dengan Alhamdulillah. Lapar tu bukan asma' tuan Ilyas. Lapar tu af'al. Perbuatan. Sebab lapar ni duduk pada makam syariat. Lapar ni makam syariat. Sebab dia duduk pada kejadian manusia. Maka kalau makam asma' itu Razzaq. Razzaq. Huwa Razzaq. Jadi maha memberi rezeki. Sebab apa makan dengan rezeki? Memang kaitan. Sebab makanan ni makanlah daripada rezekiku. Kan? Allah kata, Kulu washrabu min rizkillah. Makan dan minumlah daripada rezekiku. Ada kaitan dia. Jadi sekarang ini, maka kalau kita lihat kembali perbahasannya, bila kata ujian, ketakutan, tentang kelaparan, ya mudah-mudahan Allah bantu ya, Allah bantu insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kelaparan ini kita nampak pada ujian apa ni? Kehidupan. Yang nampak kat sini ni,
Benar. Lapar ujian. Ya, ujian. Betul tu, Pak Su. Nah, benar Tuan Ilyas. Ini af'al ni betul. Jadi kat sini makam apa? Ini makam kehidupan yang zahir ni, zahir. Ni makam zahir ya. Sidang jemaah mata Allah SWT, mohon pada Allah, Allah bagi faham. Ingat, yang bagi faham Allah, mohon pada Allah Ta'ala bagi faham. Sebab bila Allah bagi faham soalan, Masya Allah, jawapan depan mata. Yang jadi isu tak faham soalan. Tu. Ujian ketakutan zahir, lapar. Zahir, yang nampak yang ni. Mata kepala akan nampak lapar ni. Baik, ini af'al. Ini makam af'al. Kenapa af'al? Dia melibatkan perbuatan. Perbuatan ni maknanya bila kata nak kaitkan dengan Allah itu, makna af'al pada peringkat pertama Allah yang menjadikan lapar. Yang kedua, lapar ni ternyata pada kehidupan, nyata, nampak. Oh lapar, nampak. Ya benar. Benar Tuan Ilyas. Bila nampak lapar, maka nampak zahirnya lapar. Okey, baik. Pergi pada makam kedua, kita tengok pada hakikat yang ada ni. Naik pada lapar, ada tak sifat lapar ni apa? Sifat lapar, sifat pada lapar ni cerita tentang apa? Baik. Bila lapar ni makanan ni makan. Cerita bab makan lah. Baik, maka sifat yang kedua, makan ni berkaitan dengan rezeki. Maka naik makam yang seterusnya, itu dipanggil makam sifat. Tu dia. Benar Tuan Ilyas Junaidi. Betul. Dia sendiri je tahu lapar macam mana. Sebab tu lapar tak ikut orang. Lapar orang lain kenyang. Kita je lapar. Kita lah makan. Tak ikut orang. Sebab tu af'al perbuatan Allah Ta'ala ni, maka Allah jadikan pada manusia takkan sama. Inilah kekuasaan Allah. Ada orang lapar dengan lapar yang teramat sangat. Ada orang lapar sikit je. Jadi makam lapar pun dah beza dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belum makam rezeki lagi. Makan lapar pun kita dah tak boleh nak bayang dah. Nampak? Tuan Raziman Ibrahim. InsyaAllah hajat tuan akan dipenuhi. Sekarang fokus dulu kita mengaji insyaAllah ya. Hajat tuan akan dipenuhi. Adalah insan-insan yang mampu membantu nanti insyaAllah. Ya, mari kita fokus dulu kita menuntut ilmu. Mari kita fokus. Dah ada bagi maklumat tadi kan? Dah. InsyaAllah. Baik. Maka di sini, bila kata makan ni makam sifat, af'al sifat, okey. Dia akan pergi pula kepada rezeki melibatkan apa? Maka melibatkan asma'akullaha. Nama. Jadi rezeki ini melibatkan Razzaq yang Maha memberi rezeki. Ini makam asma. Ini makam nama asma. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jelas? Cuba tengok. Baik, jadi setiap ini, yang fasa yang ini, pendidikan malam, betul. Pendidikan malam ini, benar Ustazah Janita. Harun, betul tu. Okey, baik. Ini, fasa ini,
alafasan yang tidak nampak oleh mata kepala. Takkan nampak. Sebab perbincangan af'al ini, yang kita nampak apa? Af'al takkan nampak. Perbincangan af'al ni perbincangan akidah. Boleh Tuan Ilya Junaidi, insyaAllah. Qada dan qadar. Boleh. InsyaAllah. Ni Allah bagi faham ni, qada dan ketentuan qadarnya. Allah yang menentukan lapar. Allah yang mencukupkan ketentuan memenuhi hajat lapar tu. Jadi, bila kata Allah SWT berkuasa menentukan, maka Allah juga yang berkuasa menyelesaikan. Ada ujian dia pada masa sama, pengguban soalan itu. Jadi, kalau kita lihat, ini makam iman, perbahasan iman. Perbahasan iman, ini 1. Kalau ini kedudukan 1, 2, 3. Yang ni, zahir ni. Dia masuk af'al je, dia dah masuk pada makam ketika af'al, sifat asma'. Ini makam syariatnya, makam kehidupan ini, syariat lapar. Ada lagi perbincangan pada zahiri, akan nampak perbincangan ikhtiar, usaha. Ini 5. Jadi sebenarnya soalannya, kita kena takut dengan siapa? Takut kepada ni. Dari mana datang ni semua benda ni? Siapakah yang mendatangkan semua kadar tu? Yang ni Allah. Nah, jadi nampak di sinilah datangnya. Di sinilah datangnya penyesalan. Itulah sebut panggil setiap ujian mestilah membawa balik kepada empunyanya. Itulah penyesalan tubuh. Mesti manusia ni makan menyesal. Menyesal sedar. Menyesal kerana Allah. Bukan menyesal tak makan. Aduh, menyesal aku tak makan. Itu menyesal sebab makhluk. Allah menyesal lah duit habis. Allah menyesal lah. Tak boleh. Sebab hakikatnya itu adalah menceritakan tentang sumbernya. Dari Allah. Nampak? Jadi maknanya, hakikatnya ada itulah yang maha memberi rezeki. Di sinilah datangnya ketentuannya, kekuasaannya yang memegang sumber rezeki. Nampak? Yang memegang sumber rezeki, yakni Allah Azza wa Jalla. Ya Razzaq. Maka di saat ini, barulah bila kita nampak bahawa Allah SWT itulah yang pemegang kepada rezeki, maka inilah perbincangan tentang hati. Maka bila ada masalah rezeki, maka perbetulkan hati terlebih dahulu. Nampak? Jadi di sinilah perbincangan kembali kepada yakin. Bila kita bincang tentang hakikat yang ada, itu perbincangan tentang membina keyakinan. Adakah hati kita benar-benar yakin dengan Allah? Yang mana Allah yang memegang sifat, yang memegang nama-namanya, yakni Razzaq, Huwa Razzaq, Ismul Azim, ini Asmaul Husna, kemudian turun kepada rezeki, itu makam sifat. Kemudian turun kepada tadi Allah uji lapar.
Kemudian datangnya, ni kodok kadar ni, usaha. Maka carilah yang halal. Di sinilah makam kita ni, kat sini. Di sinilah kita kena makam taat. Walaupun lapar macam mana pun, janganlah pergi kepada yang dosa. Tak boleh. Lapar. Okey, betul lapar. Betul kamu lapar. Ingat, lapar ni menyatakan sifat aku. Aku menyatakan Razak. Razak menyatakan Allah. Yakin? Yakin tidak? Nampak? Di sini orang tak nampak. Orang nampak terus zap. Terus nampak kat sini. Yang penting makan. Yang penting suruh cari makan. Cik makan. Ni. Cari makan. So nampak ni. Cari makan. Ni nama. Cari makan tu pula berbicara soal cari duit. Ya, cari duit. Bila cari duit, dia lupa halal dan haram. Dia lupa cerita dia, isu dia. Kan nak selesaikan isu lapar dia ni. Sebab lapar tu lah kan. Bila lapar, ni kena pergi dulu. Nampak? Maka di sinilah bincang soal taat. Sebab dia kaitan dengan nak menyelesaikan isu kehidupan kita ni kena taat. Sebab tu kita lebih yakin ni kehidupan kita. Sedangnya Muhammad Allah SWT. Sebab itu datangnya agama. Usaha. Kena yang halal, taat, cari makan, cari duit untuk benar. Bila kata usaha halal, sini makan taat, makan takwa. Jadi qada qadarnya itu di mana? Ni qada qadarnya terletak pada pertama qada ketentuan, sini qadanya. Kadarnya di sini. Kadar Allah bagi kita kadar. Ya cikgu Aida. Ini apabila dia beranggapan, dia cuba nak mengaitkan tentang makhluk potong jalan dia, cantah dia, itu makam syariatnya nampaklah. Contoh lapar. Sebab apa tak makan? Sebab orang potong job saya tak dapat duit, jadi saya tak dapat makan. Tapi isunya adalah Allah nak ujilah tu. Adakah dia nampak Allah yang memberikan rezekinya, jawatannya, atau dia nak nampak selain Allah? Kalau dia nampak Allah, maka dia akan perbetulkan ketaatan. Di situ datang menyesal. Di sinilah akan datangnya menyesal. Penyesalan duduk di mana? Penyesalan duduk di sini. Taat itu. Penyesalan itu satu ketaatan atau dipanggil taubat. Taubat ni satu tuntutan. Wajib taubat. Istighfar lah. Satu tuntutan. Taubat, saya tak buat dosa lagi. Ini bukan soal buat dosa. Taubat tu sendiri tuntutan. Dan memang kita ready untuk buat dosa pun. Dosa lalai. Apa dia? Dosa lalai. Ni, dosa lalai. Ghaflah, nasia, lupa. Kita sering kali lupa. Qalilan ma tashkurun. Nampak? Bila balik pada Allah benar. Puan Ummu Arif, bila kata balik pada Allah tu bukan sekadar balik yang hanya sebut, tetapi balik yang perlukan satu set kefahaman daripada af'alnya, daripada sifatnya, daripada asma'nya, daripada ismul azim yang mau pada hatinya tenang. Jadi di sinilah datangnya kaedah ujian itu mesti berhadapan dengan tenang walaupun belum selesai masalah. Ini tengah susah ni. Ni tak ada makan ni. Kan susah, tak ada duit. Susah Ustaz, tak ada makan macam tuan kita tadi. Tak ada duit. Tolonglah, tak ada duit. Walaupun dia tak ada duit, tak ada makan, tengah susah, tetapi dia tenang. Di sinilah saya cerita tempoh hari kan.
tenang ni dengan mencari Allah, dengan memahami. Ni malam ni. Ni tengah susah ni Ustaz. Ya, betul tengah susah. Kadarnya memang kita kena buat. Kadar. Qadaknya itu tentukan dalam pada Allah. Tenang dulu. Bagaimana nak tenang? Faham pengajian tentang asma, faham tentang sifat, faham tentang asma, af'al, faham tentang pecahan ujian. Macam ni lah. Malah Ustaz, saya tak ada masa nak faham-faham ni. Lantak dah. Dah tak tenang sangat lah tu. Ingat, bila dia susah, dia tak nak cari ketenangan, dia mencari kesenangan. Dia lari kepada kesenangan. Saya tak cerita panjang-panjang, saya nak senang. Silakan. Ini yang berlaku pada jahiliah dulu. Mereka susah dan mereka senang, tapi tidak tenang. Kerana apa? Tidak ada Allah. Kita cari duit, kita nak senang. Kita cari makan, kita nak senang. Betul? Tapi kita belum tentu dapat tenang. Sebab tu saya tekankan tenang, tenang, tenang itu. Sebab tu sebelum nak menjawab, insya-Allah Tuan Ilah Junaidi, semua insya-Allah mesti Allah bantu Tuan dan semua yang menonton pada malam ni. Menonton pun saja itu satu bantuan dan Allah nak pilih kita dah tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jadi sebelum nak menyelesaikan masalah susah, selesaikan dulu masalah tenang tu. Sebab itu ujian paling utama. Ni. Ketakutan. Hilangkan takut ni dulu. Macam mana nak selesaikan susah kalau masih ada takut? Balikkan kepada kefahaman tenang. Dan ini kena takut, tenang, kena taat lah. Dengan apa? Taubat. Taubat. Menyesal. Nampak? Mesti kena tenang. Dan tenang, ingat, tenang bukan gambaran ya. Tenang bukan gambaran. Tenang bukannya kita menggambarkan. Tenang itu adalah dengan keyakinan. Coba tulis. Tenang itu adalah keyakinan. Keyakinan dengan apa? Keimanan. Sebab tu kita tekankan keimanan melibatkan tentang tauhid. Tenang, dia bukannya fikiran ya. Tenang ni bukan fikiran, bukan fikiran. Nampak? Maknanya bila kata time susah je ingat Allah, mana dia nak senang saja tu. Dia nak senang saja. Maka kalau dia time susah dia ingat Allah, dia belum dapat ketenangan. Dia bukan sebab ingat Allah time susah, tapi kerana susah itulah dia kenal Allah. Kalau dia hanya gunakan susah sekadar untuk ingat Allah dan dia tinggalkan Allah tak senang, maka dia belum tenang. Nampak? Jadi tenang. Dan inilah bekalan untuk berhadapan dengan ujian. Bukannya saya tenang bila tak ada masalah. Tak bolehlah sebab masalah tentang masih ada, susah masih ada. Allah, susah masih ada. Jangan tertipu dengan penyesalan fikiran ni. Kapitalis, orientalis, dia isu dia tak nak fikir. Tu dia makan pil kuda, pil ekstasi, dia minum arak, dia buat benda-benda yang boleh melupakan ingatan. Dia ingat, tak nak serabut. Dia lupa. Tu kan kadang dia buat benda-benda yang boleh melupakan. Nampak? Kita masih ada masalah. Kita masih susah. Tapi kita tahu nak cari apa dulu. Dan ketika tengah susah, kita cari isu yang paling utama. Hakikat yang ada apa? Allah. Nampak? Jadi tenang melibatkan keyakinan. Keyakinan melibatkan keimanan. Keimanan menceritakan tentang tauhid. Di sinilah kembali di saat Nabi SAW berhadapan dengan ujian kehidupan. Yakni nak menyelesaikan isu umat. Maka Allah turunkan Iqra. Ini dalil tauhid lah ni, Iqra. Baca apa? Bacalah nama Allah. Sebab tenang itu hanya dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati jadi tenang.
Sebab dia tak ingat Allah, Puan Fazila. Dia tidak cari Allah. Time susah tenang, time senang tak tenang. Sebab time susah, dia bukan tenang. Kalau dia time tenang, time senang dia tak tenang. Mana time susah dia tak tenang lah. Untuk tenang, mohon kepada Allah Ta'ala itu, doanya itu, Tuan Mak Yazid, yang pertama dok kita baca ihdinas siratal mustaqim itu. Kemudian doa Allahumma sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati itu. Tetapkan hatiku dalam agama. Nampak? Betul cikgu. Di sinilah Puan Fazilah kata tadi. Dia tu sebenarnya time susah, dia tenang tu dia susah. Dia okey dia buat-buat okey. Sebenarnya isu pun, ada isu sebenarnya. Tapi dia buat-buat okey. Sebab dia terpengaruh dengan fikiran. Dia ingat selesaikan itu dengan fikiran. Dia ada susah tapi dia tak nak menghayati apa sebenarnya. Dia main dengan fikiran je lah. Tapi kalau hati masih tak tenang Ustaz, nak buat macam mana? Masih tak tenang tu sombong lah. Maknanya masih ada benda-benda yang menentang. Hati tak tenang, maknanya dia menentang. Hati yang tak tenang, masih tak tenang di saat kita cerita kebenaran, maknanya hati yang sedang menentang. Maknanya, banyak salah laku yang ada dalam hati dia tu. Hati-hati. Dia menentang, maknanya banyak virus lah. Bagi ubat, tolak. Bagi ni tolak, menendang. Tak tenang. Biasa kalau siapa yang doktor tu mungkinlah yang nampak. Siapa doktor tu faham lah. Apa? Di saat masuk ubat, menendang hati tu. Kalaulah sekiranya kita cerita kebenaran dan menendang, hati mati tu. Hati mati, hati-hati. Tapi setakat ni kalau masih mendengar kebenaran tu, insyaAllah Allah bantu. Itu proses ya puan, proses. Laluinya saja insyaAllah. Nampak senang tapi payah nak istiqamah. Sebab dia nampak senang, cuba jangan nampak senang, nampak Allah. Tuan Muhammad Fakrul, janganlah nampak senang. Nampakkan Allah. Oh, nampak Allah. Jadi istiqamah tu dengan Allah. Kan Nabi kata, amantu billah summastaqim. Iman. Yakin dengan Allah, kemudian istiqamah. Yakin dengan Allah. Jangan kita nampak keadaan. Nampak macam senang tapi susah. Jangan nampak senang. Nampakkan Allah. Nampakkan Allah yang tolong kita. Sebab kita mungkin nampakkan pada, kita nampak kepada, nampak pada perbuatan, nampak kepada jam loceng. Kita contoh istiqamah nak tahajud. Siapa yang tak tahajud nampak macam berdosa benar. Padahal itu bukan yang wajib. Dia buat dah jadi macam wajib tu. Hati-hati dulu, kena faham dulu. Kadang-kadang ni yang sunat, yang wajib pun tertukar. Yang harus, yang wajib, yang sunat pun tertukar. Sebab dia nampak dengan amalan dia. Kena istiqamah tahajud ni. Dah payahnya nak tahajud. Kena beli jam loceng ni. Alah, kena baca doa-doa apa lagi. Sebab dia nampakkan usaha dia. Nampakkan amalan dia. Nampakkan Allah lah. Ya Rabb. Aku tak mampu nak beramal, ya Allah. Hanya Engkau je. Jadi apa saja amalan yang dapat, bersyukur. Bersyukurlah setiap amalan yang dapat. Bersyukurlah walaupun sedikit. Sikit je. Dengar orang lain boleh istiqamah. Ada satu tu tulis, siapa yang masih tidak boleh tahajud, maksudnya masih berdusta. Allah, beratnya statement tu. Berat statement tu. Ya, memang makom tahajud tu besar. Tapi, ya Allah. Bersyukur. Jadi setiap amalan yang dapat, syukuri setiap amalan dulu. Jangan duk risau dengan amalan yang tak ada tu. Syukur dengan amalan yang ada dulu. Ilmu yakin yang susah. Ya, sebab yakin duk letak dekat diri memanglah susah. Jangan yakin letak dekat diri. Yakin letak dekat Allah. Kebanyakan yakin itu susah sebab dia letak pada keadaan. Ya, Puan Yati macam itu. Apa yang amalan yang wajib? Amalan yang wajib hati. Yang amalan yang wajib hati. Wajibal wajib. Kemudian yang wajib, yang ada tuntutan wajib seperti solat, wajib. Kemudian berbuat baik, wajib. Tapi bentuk amalan, selain daripada yang diwajibkan, itu semuanya
Dalam pecahan sunat, ada yang harus. Kita faham pula itu pecahan amal. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Dia nak bangun tahajud tapi tak bangun tahajud. Berdusta dengan hati. Ada yang bagi statement begitu. Puan Anis, saya tak kata begitu. Saya bagi tahu ada yang buat statement begitu. Jadi berat bagi saya statement tu berat. Kerana tahajud, kalau tanya saya, ia bukan satu kewajipan. Walaupun di satu perkara yang ibadatnya dituntut juga. Tapi bila kata kita boleh tahajud, kemudian kita tak boleh istiqamah tahajud. Agak-agak macam mana? Kita nampak siapa? Nampak diri lah. Aku tak boleh tahajud lah. Payahnya aku nak tahajud. Aku lagi. Ataupun, Allah tak bagi aku tahajud ni. Aku lagi. Artinya syukurlah ya Allah. Apa saja amalan yang kau berikan pada aku syukur ya Allah. Aku tahu aku hamba yang lemah ya Allah. Hakikatnya ada hanya engkau. Aku sifat tak ada. Kau adakan aku beramal pun syukurlah. Kau adakan aku untuk istighfar pun syukurlah. Kau adakan untuk aku peluang untuk menuntut ilmu pun syukurlah. Terima kasih ya Allah. Kemudian kau adakanlah amalan-amalan yang mampu aku lakukan. Jangan. Sebab Nabi tak pernah berat-beratkan dalam amal. Hati-hati. Nabi tak pernah. Sebab tu Nabi kata, sedikit tapi istiqamah. Yang sedikit tapi yang istiqamah. Itu kalau buat amalan syariat. Tapi dalam hati Nabi tak kompromi. Dalam hati Nabi tak kompromi. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat salahat jasada kullu fa iza fasadat fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Ala wahya qalbi. Nampak? Bab hati Nabi tak kompromi. Tapi dalam bab amalan, cuba lihat. Nabi tak tekankan, ni kamu kena gini, kamu kena begini. Tak ada. Ya benar Tuan Ila Junaidi. Kita mengejar-ngejar perbuatan saja, af'al saja. Malah af'al itu dengan izin Allah. Kalau berusaha untuk istiqamah itu dari kita ke? Kalau berusaha untuk istiqamah itu, ya itu dari Allah juga. Itu dari Allah juga. Cuma dalam kita nak meletakkan usaha itu, pastikan dengan yakin pada Allah. Usaha dengan yakin. Bukan yakin dengan usaha. Ya, Puan Sheila? Susah nak bangun tahajud. Sedar-sedar barulah sakit kepala. Yelah. Betul lah tu. Ada memang orientasinya meletakkan amalan itu sebagai amalan perbuatan, kan? Tapi bila kita kaji tentang persoalan hati ni, Allah melihat hati yang ikhlas dalam beramal. Ingat, yang wajibnya ikhlas. Yang wajibnya ikhlas. Jadi yang mana yang wajib dalam perbuatan, dalam amalan? Amalan yang mana yang wajib? Amalan. Bukan bentuk amalan je. Amalan. Apa yang wajib? Ikhlas. Ni ya. Maka ikhlas ni perbincangan tentang apa? Hati. Dalam bentuk amalan, ada amalan yang wajib. Perbuatan. Sebagai solat. Yang rukun yang 5 lah. Kita faham yang wajib yang 5 dulu. Rukun Islam yang 5. Katalah ambil solat. Mengucapkan nama syahadah, kemudian solat. Jadi, ini wajib. Amalan solat wajib. Nampak? Dalam amalan yang wajib pun, sekiranya tidak memenuhi spek ikhlas, tak diterima. Bayangkan. Jangan cerita amalan yang sunat lagi ya. Ni sunat tadi apa tadi? Tahajud. Tahajud sunat? Sunat. Amalan yang wajib adalah yang ikhlas, Puan Haidah. Bukan, cikgu. Bukan amalan adalah wajib. Amalan yang wajib itu adalah amalan dengan ikhlas. Jadi tumpu ini,
Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan barang siapa yang nak taat kepada Allah, itu belajarlah ikhlas. Belajar ikhlas ni duduk apa? Ini tentang apa ni? Niat. Ni yang kita tengah belajar sekarang ni. Buat ujian ni. Kemudian masuk cerita hakikat yang ada. Nampak? Nah, betul. Itu proses. Mana di sini ditekankan adalah kena fokus. Kena faham. Dalam kita nak diujikan ketakutan kan. Ketakutan kan itu akan pergi selain Allah. Okey, ikhlas ni lawannya riak. Ya Tuan Ilyas Junaidi. Makam ni bukan kita pecah-pecahkan begitu Tuan Ilyas. Jadi makam ni Allah akan berikan. Jadi tugas kita adalah mempertingkatkan kualiti amal saja. Contoh, solat dah cukup, kemudian kejar pula awal waktu. Dah kemas waktu, kejar pula khusyuk. Itu maknanya menyempurnakan amal. Makam itu selepas itu Allah akan bagilah. Kita pun tak tahu kita duduk makam apa. Tak ada kita dah boleh awal waktu, ni makam ini. Dah boleh khusyuk, ini makam ini. Lebih baik kita terbuka saja. Kita bimbang, kita duduk pada benda yang selain Allah. Dia kita tanya. Tak, maksud saya Puan Anis Farina, bukan nampak diri tu begini. Nampakkan bahawa, nampak diri ni, nampakkan kepada diri kita ni yang menentukan amal itu. Sehingga kan amalan yang sunat, tahajud tu kan sunat. Kita dah nampak kau macam wajib. Itu bimbang. Sedangkan yang wajib itu yang patut diutamakan. Itu sepatut saya maksudnya. Bila kita nampakkan pada diri, kadang-kadang kita force, kita paksa tu, seolah-olah benda tu macam wajib. Sedangkan yang wajibnya ikhlasnya hati tu. Hati pun tak selesai lagi. Patutnya hati tu yang kita kena tekankan. Ini aku ni, ya Allah banyak ni. Itu maksud saya. Itu maksudnya. Jadi kita kena faham tu. Sebab tu Allah datangkan ujian untuk kita menentukan balik, memperbetulkan balik hati kita ni. Supaya bila beramal nanti selaras. Sebab kata Pak Su tadi, perbuatan dan kehidupan itu selaras. Kita tak nak nanti banyak tahajud. Kalaulah sekiranya Allah bagi. Banyak sedekah. Tapi kita lupa amalan yang wajib. Yang mana? Yang mana Ustaz amalan yang wajib? Hati tu. Oh, dengan tahajud bukan boleh bersihkan hati ke? Amalan syariat tetap syariat. Amal hakikat itu adalah dengan membersihkan hati. Dengan mengenal kembali kepada perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh ulama seperti kitab Tazkiyatun Nafs, itu membersihkan penyakit-penyakit hati. Hubud dunia. Itu dia contoh. Ar-riya, ikhlas. Itu hati. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Lalu berhati-hatilah. Sebab itulah kita selalu tegur. Dalam khatib di mimbar selalu tegur. Ittaqullah, ittaqullah. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Nampak? Amalan macam nak upah. Upah ni kalau kita minta benda. Puan Atikah Zulaikha itu pun kita dah bincang dah. Macam Tuan Guru Dato' Ismail Kamu kata almarhum. Kalau kita pergi berubat sebab nak ambil duit, barulah itu selain Allah. Tapi kalau kita ambil duit sebab berubat, itu cerita lain. Dia buat berubat tu kerana Allah lah. Jadi dia ambil duit tu sebab lepas pada tu dia orang bagi. Ambil je lah. Dan gunakanlah duit tu untuk Allah pula. Tak ada masalah. Ikhlas. Nak syurga pun tak ada masalah. Sebab syurga itu ganjaran pada Allah. Jadi, tak usah bimbang. Yang isunya adalah apabila kita lari daripada sepatutnya Allah suruh. Syurga mesti Allah suruh. Kan? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi maknanya di sini, apa saja yang disuruh, apa yang berkaitan dengan Allah SWT itu satu tuntutan, tak lari. Masih tak lari. Jadi kalau berkaitan dengan pahala, syurga, neraka, itu kan masih Allah. Maksudnya masih berbincangan gaib.
Yang isunya adalah apabila kita buat itu nampak diri kita, itu kan dah zahir. Dah zahir. Diri kan zahir. Nampakkan bentuk, lagi nak duit, nak puji, kan zahir. Ada zahir-zahir ni yang akan merosakkan amalan kita. Nah, ada kalanya sekali terasa malas nak beramal yang sunat. Hanya yang buat yang wajib saja. Kalau macam tu dah kita letakkan cikgu. Kita kalau macam tu dah kita malas nak buat. Kita nampak malas pula. Nampak? Jadi buat amalan jangan berkira-kira kerana malas ke apa. Buatlah kerana suruhan. Allah suruh buat baik. Cuma saya nak tekankan di sini, jangan sampai tertukar. Yang sunat tetap sunat lah. Yang wajib tetap wajib lah. Kadang-kadang orang tekankan yang sunat, yang wajib ditinggalkan. Dia tak faham aulawiyat, keutamaan. Dia kena seiring. Dah contoh yang wajib. Jadi pada yang sama kita buatlah yang sunat. Itu maksud dia. Pada yang sama kita mantapkan yang sunat. Bagi contoh solat, dah jaga awal waktu, dah solat, buat solat dah. Ada tak solat yang selepas itu yang dituntut juga? Itulah solat rawatib yang sangat dituntut juga. Jadi buat. Itu maksud dia. Okey. Nah, jadi jangan nampakkan malas tu. Ya. Jangan buat malas lah. Jangan. Nak ataupun nak buatlah sebab gini-ginilah. Tak, kita buat je. Itu maksud dia. Jadi kesimpulan sebenarnya mata Allah SWT yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni. Saya nak cerita tentang apa tadi? Kesimpulan tadi ujian. Hakikat yang ada itu kembali kepada kekuasaan Allah. Allah menyatakan kekuasaannya melalui Allah menyatakan melalui kejadiannya atau makhluknya. Kena sentiasa ingat tu. Ini dalilnya itu surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Sini. Ini dalilnya. Okey. Baik. Jadi ujian hakikatnya ada itu hanya kuasa Allah. Jangan rasa berkuasa. Ni ujian. Aku berkuasa. Aku berkuasa untuk keluar daripada ujian ni. Hebat dia. Hebat dia. Salah. Ujian susah, senang. Malah kita nak selesaikan takut. Jadi takutlah kepada kekuasaan Allah. Itulah penyelesaiannya. Takutlah kepada kekuasaan Allah. Jadi Allah nyatakan kekuasaannya pada kejadian makhluknya. Maka kejadian makhluk ini untuk sebagai asbab. Di sini makam asbab. Yang mana juga kita boleh letakkan af'al. Makam perbuatan. Walaupun asbab ini, ingat hakikatnya itu untuk kembalikan kepada kekuasaan Allah. Macam mana tadi? Dah kita pecahkan tadi. Yang mana datangnya itu pada asbab ini adanya Allah terjemahkan sifat. Yang mana daripada sifat tadi Allah terjemahkan asma'-Nya. Yang mana sifat asma' ini semuanya berbicara soal kekuasaan Allah balik. Nampak? Jadi apa pun dia akan pergi kepala. Boleh nampak? Contoh tadi kita bincang tentang apa tadi? Rezeki. Itu sifat. Sifat siapa? Sifat yang datang pada nama Allah Razzaq. Dah selesai masalah. Okey, faham. Kita pun faham. Jadi di saat kita berhadapan dengan ujian atau musibah, kita masih berusaha nak menyelesaikannya, maka pada yang sama kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah SWT 100%. Itu dia. Nampak? Selesai? InsyaAllah. Ini dia. Ini kita mengkaji, menggubal soalan ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham.
InsyaAllah sihat, sakit juga ujian. Ya. Betul, puan. Sihat, sakit. Susah, senang tu pecahan dia banyak lah. Kita boleh kupas lah sebelum ni. Jadi orang sebab mati takut mana. Betul, habislah kalau bercampur dengan dorongan lain ataupun adat, bimbang rosaklah amalan itu, Ustazah. Betul tu. Baik. Jadi nak nampak itu hakikat yang ada apa? Itu hanya kembali kepada Allah. Hakikatnya ada. Nanti kita sambung lagi perbincangan kita ni pada esok hari insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kalau lihat pada surat 62. Kita berhenti kat muka surat 62. Kalau lihat di situ, kembali melihat sifat dan nama-nama kekuasaan Allah. Arti kata lain, seluruh kejadian alam ini hanyalah ataupun sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyatakan sifatnya pada segala kejadian. Yakni berbalik kepada soal keimanan, keyakinan pada perkara gaib. Adapun perkara gaib adalah segalanya gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti kat muka surat 62. Baik. Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita akan lebih faham. InsyaAllah. Hakikat yang ada hanya kembali kepada Allah. Lalu cara kembali itu adalah dengan sentiasa menyesal. Penyesalan, ujian dan penyesalan tidak boleh dipisahkan. Jadi ujian dan penyesalan tidak boleh dipisahkan. Kerana hakikatnya ada, hanyalah kekuasaan Allah. Sejauh mana kita nak lari daripada kekuasaan Allah? Kalaulah kita faham semuanya itu adalah dengan Allah, maka tidak boleh tidaklah. Tidak boleh tidak, kita mesti berpaut, bergantung kepada Allah. Ini yang kita nak. Wala manja minallah illa ilaih. InsyaAllah, jadi saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Ingat, apa yang kita boleh dapatkan terkunci pada malam ini, ujian dan penyesalan tidak boleh dipisahkan. Kembalilah kita kepada ketentuan, yakni qada dan qadarnya, kekuasaan. Kembalilah kita pada kekuasaan, bagaimanapun keadaan, susah, senang menyatakan dia. Dalam susah, dalam senang, kita nak tenang. Tenang itulah keutamaan hidup kita yang hanya ada pada orang beriman sahaja. Beruntunglah kita jadi orang beriman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beruntunglah kita menjadi orang yang beriman. Kerana orang yang beriman sajalah yang akan dianugerahkan ketenangan. Jadi terima kasih banyak. Sidang jemaah mata Allah SWT. Lambat sikit kita habis malam ni. Nak cover semalam tak ada. Malam semalam tak ada. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada siri yang akan datang pada esok malam. Dan terima kasih kepada semua yang hadir dalam pengajian online kita pada malam ini. InsyaAllah teruskan istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita buah kefahaman dan kita dapatlah kenikmatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita jumpa besok. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon maaf atas terkasar kata, terkurang bicara, atas segala kekurangan. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu akbar.